Okey. Okey, kita teruskan kembali dengan topik nisbah. Okey, topik nisbah. Untuk pengetahuan awak semua untuk topik nisbah ni, untuk topik nisbah ni dia antara topik yang mudah juga untuk kita dapatkan markah. Topik yang mudah untuk kita dapatkan markah. So, fahamkan betul-betul. Andai kata dalam slide tu awak tak berapa nak faham, dalam slide tu awak tak berapa nak faham, terus tanya soalan. Jangan biarkan soalan tu menyelubungi diri anda. Alright semua? Okay. So now, jom kita tengok. Apakah dalam nisbah. Dalam topik nisbah, kita ada kemahiran untuk state the ratio. Untuk nyatakan nisbah itu. Okay, selalunya nyatakan ni kita boleh tulis dalam bentuk nisbah. And then daripada bentuk nisbah tu, kita boleh tulis dalam bentuk perkataan. Kalaulah soalan tanya, Kalaulah soalan tanya macam mana nak sebut nisbah itu, ataupun soalan minta kita tuliskan nisbah itu dalam perkataan. Alright. Okey semua. So kita tengok konsep dia terlebih dahulu. Definisi nisbah. Okay, definisi nisbah ni dia sebenarnya perbandingan di antara dua kuantiti. Dia boleh banding di antara dua, boleh banding di antara tiga. Dan ingat, bila kita bandingkan dua benda tu, dia mestilah mempunyai unit yang sama. Contoh. Helai dengan helai. Buah dengan buah. Keping dengan keping. RM dengan RM. kg dengan kg. ml dengan ml. Dia mestilah unit yang sama. Dia tak boleh buah dengan keping. Dia tak boleh buah dengan keping. And then dia tak boleh RM dengan kg. Tak boleh. Dia mestilah mempunyai unit yang sama. And then cara tulis nisbah, dia ada dua nombor. Ada dua nombor ataupun tiga nombor lah, dan di antara nombor tu adanya titik bertindih. Itu cara kita tulis nisbah. Okey. Cara sebut nisbah. Siapa tahu macam mana nak sebut nisbah ni? Siapa tahu? Cik sebut. Nisbah 1/4. Nisbah 1/4. Selain tu, cik sebut lagi. Selain nisbah 1/4. Kita tak tahu. The ratio of 1 to 4. The ratio of 1 to 4. Selain tu. Betul ke jawapan kawan awak yang sebut tadi ni? Come on. Bukan 1 nisbah 4 ke? Fikir balik. Bukan ke 1 nisbah 4? 1/4. Ariana cakap 1/4. Come on. Bukan 1 nisbah 4 ke? 1 to the ratio of 4. 1 to the ratio of 4. Okay, 1 to the ratio of 4. Okay. Okay, lagi. Titik bertindih tu. Itu nama dia titik bertindih. Bukan bertundih, titik bertindih. Okey lah. Cara tulis dia macam ni. 1, and then titik bertindih 4. Di antara dua nombor tu ada titik bertindih. Cara sebut kalau murid-murid untuk kelas perdana, nisbah 1/4. Dan kalau murid DLP, the ratio of 1 to 4. Inilah cara sebutan yang betul. Kebanyakannya orang-orang di luar sana, diorang menyebut dengan cara yang salah. 1/4. Kalau awak dengar di mana-mana, ramai akan sebut 1/4. Dan cara yang sebenar dia adalah nisbah 1/4. Kita betulkan yang biasa, kita biasakan yang betul. Nampak macam panjang sikit? Yes, memang panjang. 1/4 pendek je, 3 perkataan. Tapi kalau nisbah 1/4, beza satu perkataan je. So better kita sebut benda yang betul. Okay. Alright. So kalau DLP, the ratio of 1 to 4. Bukan 1 to the ratio of 4. 1 to the ratio of 4. 1 kepada nisbah 4. Dia bukan. Dia nisbah 1/4. The ratio of 1 to 4. Okay, boleh faham semua? Boleh. Okay. Kalau cikgu tulis nombor ni, awak cuba sebut ramai-ramai. Okay. Sekejap 4 titik bertindih 5. Okay, cuba sebut. Nisbah 4/5. The ratio of 4 to 5. The ratio of 4 to 5. Nisbah 4/5, the ratio of 4 to 5. Okay, ni pula.
Okey, cuba sebut. The ratio of The 2 to ratio 9. of 2 to 9. 2 kepada Okey. 2 kepada 9. Murid perdana dulu. Murid perdana bahasa Melayu. Cuba sebut. Nisbah 2 kepada 9. Nisbah 2 kepada 9. Okey, DLP cuba sebut DLP. The ratio of 2 to 9. Okey, nisbah 2 kepada 9, the ratio of 2 to 9. Okey, ingat tu cara sebutan yang betul. Biasakan cara sebutan yang betul. Sebab kadang-kadang soalan tu dia suruh tuliskan jawapan anda dalam bentuk perkataan. Contoh kalau jawapan anda dalam bentuk macam ni. Awak tahu dah ni, ini jawapan dia. Bila tiba-tiba soalan 1 markah, tuliskan jawapan anda dalam bentuk perkataan. Write your answer in the sentence. Alamak, rugi 1 markah. Sepatutnya 1 markah tu boleh awak dapatkan TP6. Tapi disebabkan 1 markah tu hilang, tak dapat TP6. Sayang sekali. Padahal soalan suruh kita tulis sahaja dalam bentuk perkataan. Sayang lah. Sayang beribu-ribu kali sayang. Okay, so now untuk selesaikan soalan melibatkan nisbah, ini adalah kemahiran yang awak perlu tahu. Okay, dalam nisbah kita ada 3 jadual yang penting. Iaitu yang pertama perkara. Yang pertama adalah perkara dia. Yang kedua ni bergantung kepada soalan. Kalau soalan tanya nyatakan nisbah bilangan. So yang kedua adalah bilangan. Kalau soalan tanya nyatakan nisbah harga. So yang kedua adalah harga. Dan kalau soalan tanya nyatakan nisbah jisim. So yang kedua adalah jisim. Dia bergantung pada soalan. Dia bergantung pada soalan. Refer to the question. Based on the question. Okay, and then yang terakhir sekali kita adalah nisbah. Okey, boleh faham? Boleh faham sekarang ni? Boleh. Okey, boleh kita move on? Okey, kita move on kalau ada sebarang pertanyaan, sila bagi tahu. Jangan senyap. Alright. Okey semua. So, kalau dekat sini yang awak nampak, ini apa ni? Ini jadual. Ini jadual. Okey, dalam jadual ni ada 4 orang murid, iaitu ada Janaki, ada Sherry, ada Kun, ada Nora. Okay, and then dekat dalam jadual ni dia ada beritahu bilangan buku cerita yang mereka baca. Janaki baca berapa banyak buku cerita? 1. Sherry? 4. Okay, cikgu tulis siap-siap lah. 1, 4. Kun? 6. Nora? 5. Okay, ini adalah bilangan buku cerita yang mereka baca. Okay, soalan tanya nyatakan nisbah. So jawapan kita mestilah dalam bentuk nisbah A kepada B. Nisbah A kepada B. So jawapan kita mestilah dalam bentuk nisbah macam ni. And then dia nak apa? Nisbah bilangan. Bilangan buku cerita Sherry kepada Nora. Sherry kepada Nora. And then kita keluarkan dia punya jadual. Yang pertama kita ada apa? Perkara. Yang pertama kita ada perkara. Sekejap. Dihilang. Okey, yang pertama kita ada perkara. Yang kedua disebabkan dia nak nisbah bilangan. So yang kedua ni adalah bilangan. Dan yang ketiga ni adalah nisbah. Alright. Okey. Cuba tengok soalan kita. Nyatakan nisbah bilangan buku cerita Sherry kepada bilangan buku cerita Nora. Dia sebut nama siapa dulu? Sherry dulu ke Nora dulu? Sherry. Dia sebut Sherry dulu. So Sherry mesti berada di sebelah kiri. Sherry. And then Nora mesti berada di sebelah kanan. Okey, boleh faham? Okay, bilangan. Sherry baca berapa banyak buah buku? 4. So kita tulis dekat bilangan ni 4 buah. Nora baca berapa buah buku? 5. Kita tulis dekat sini 5 buah. Untuk tuliskan nisbah, kita just ambil sahaja dia punya nombor, tapi jangan ambil dia punya penjodoh bilangan apa semua tu. Ambil angka saja, and then di antara 4 dengan 5 kita letakkan titik bertindih. So dapatlah jawapan nisbah 4 kepada 5. Alright. Boleh faham semua? Boleh. Okey, tapi ingat sebenarnya walaupun nampak soalan ni mudah, tapi cikgu nak kalau boleh awak biasakan buat benda ni. Kenapa? Sebab nanti bila awak jumpa satu soalan yang susah, awak akan lebih faham. Soalan yang susah tu yang mana? Nanti cikgu akan tunjuk awak soalan yang susah. Sekarang ni yang senang lagi. Yang senang cikgu tunjuk yang senang dulu. Yang susah dia belakang-belakang. Alright semua. So kalau tak ada sebarang pertanyaan, cikgu akan letak masa dekat sini. Nak tengok berapa lama masa awak ambil untuk jawab satu soalan. And then okay, ready untuk soalan yang pertama. Cikgu akan tengok dekat bahagian chat.
Siapa jawab jangan post jawapan lagi boleh tak jangan post jawapan lagi. Kita akan post sama-sama boleh? Kita post sama-sama jawapan. Boleh. Kita post jawapan sama-sama. So maknanya bila masa tamat, bila cikgu suruh post, tekan enter, maknanya jawapan tu terus laju masuk dekat dalam bahagian chat. Okay. Get ready semua. Soalan yang pertama, cikgu bagi masa dekat awak disebabkan soalan ni mudah. 1 minit sahaja. 1 minit sahaja. Okay, go. Ingat siapa yang dah dapat jawapan, kalau boleh, siapa dah dapat jawapan, jangan post jawapan lagi. Jangan post jawapan anda lagi di bahagian chat. Kalau boleh, buat jadual. Buat jadual yang cikgu ajar tadi. Perkara, ini kalau macam soalan ni, dia nak nisbah bilangan. So, yang pertama perkara, yang kedua bilangan, yang ketiga adalah nisbah. Ini teruskan macam biasa. Okay, get ready semua. Okay, boleh tekan enter sekarang. Kita tengok jawapan awak. Kita tengok jawapan anda semua. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ada pelbagai jawapan Ada pelbagai jawapan. Ada yang tulis nisbah 6 kepada 10. Ada yang tulis nisbah 6 kepada 16. Ada yang tulis dalam perkataan the ratio of 6 to 16. Okay. Okay, first kali. Bila soalan tanya tentang nisbah, ada tak soalan ni suruh tulis dalam bentuk perkataan? Tak. Tak. Kalau ikut kepada pemeriksa yang tegas, kalau cikgu yang tanda kertas awak tu tegas, kalau awak tulis dalam perkataan dia akan bagi salah. Sebab dia nak jawapan dalam bentuk macam ni. Jawapan mesti diberi dalam bentuk macam ni. Dalam bentuk macam ni. Ni dalam bentuk nisbah. Okay. So jawapan semua mesti dalam bentuk nisbah. Ingat Daniel? Ya. Kalau boleh tulis dalam bentuk nisbah. Jangan tulis dalam bentuk perkataan Boleh Daniel? Yes. Alright. Okay. Even kalau awak nak tulis dalam bentuk perkataan, kalau soalan tanya, kalau anda katakanlah soalan, let's say kalau soalan tanya lah, write the ratio in sentence. Tulis nisbah ini dalam bentuk perkataan. So, nisbah 1 tak boleh tulis dalam bentuk angka. 1 tak boleh tulis dalam bentuk angka. 1 mesti tulis dalam bentuk perkataan juga. Semua tulis dalam bentuk perkataan. Nisbah 1 kepada 2. Semua mesti tulis dalam bentuk perkataan. Boleh faham kalau soalan tak suruh tulis dalam perkataan, 1 dengan 2 ni pun kena tulis dalam bentuk perkataan. Okay. So kalau dia minta nisbah dalam bentuk macam ni. The ratio of A to B. Nisbah A kepada B. Okay. Kita keluarkan kita punya jadual kita lah. Jadual kita. So jadual kita ada perkara. Yang kedua adalah bilangan. Kenapa bilangan? Dia nak nisbah bilangan. So yang kedua ni bilangan lah. Yang pertama dan yang ketiga dia takkan berubah. Yang pertama perkara, yang ketiga nisbah. Okey. Nyatakan nisbah bilangan buku cerita Kun kepada jumlah buku cerita bagi keempat murid. So dia sebut mana dulu yang pertama? Dia sebut apa dulu yang pertama? Kun. Dia sebut Kun dulu yang pertama. Dia sebut Kun dulu. Yang kedua dia sebut apa? Lepas perkataan kepada dia perkataan apa? Jumlah buku. Yang kedua adalah jumlah buku untuk keempat orang murid. So yang pertama adalah Kun dan yang kedua adalah jumlah untuk keempat murid. Okey, Kun baca berapa banyak buku? 6. 6 buah. So Kun baca 6 buah. Berapa jumlah keempat ni? Termasuklah Janaki, Sherry, Kun, Nora. Berapa jumlah semua? Ini 6. Ini 4. Dah 10 dah. Ini 5. 16. 15. Ini 1. So berapa?
16. Total semua adalah 16 buah buku. So, nak tulis nisbah, ambil balik dia punya angka 6 dengan 16 and then letakkan titik perpuluhan di antara dua nombor ni. So, dapatlah nisbah 6 kepada 16 dalam bentuk macam ni. Mesti tulis dalam bentuk nisbah macam ni. Alright. Jom kita tengok siapa salah. Alisa Syarah, macam ni boleh dapat 10 Alisa? Tak tambah dengan kun kan? Hati-hati siapa yang buat nisbah 6 kepada 10, hati-hati. Sebab dia nak apa? Jumlah buku cerita bagi keempat orang murid. Okey. So, Fawaz pun salah juga, Fawaz. Hati-hati Fawaz. Okey, tak apa. Salah kali ni tak apa. Jangan salah bila awak dah tiba masa ujian, bila awak ambil ujian-ujian yang penting. Contoh macam kalau tahun 6 ujian yang penting tu, awak salah masa awak pergi ambil ujian UKKM, UKSBP untuk masuk sekolah-sekolah berasrama penuh. Kalau boleh kesilapan yang macam ni jangan buat. Alright. Okey semua. So ada sebarang pertanyaan sebelum kita move on kepada soalan seterusnya? Ada tak sebarang pertanyaan? Ada nak tanya? Tak ada? Kalau tak ada, kita terus move on kepada soalan seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, go. Apakah nisbah jisim ayam kepada jisim ikan? What is the ratio of the mass of chicken to the mass of fish? Okey. Jawapan anda sekarang. Laju terus Laju terus masuk jawapan masuk. Okey. Jom kita tengok jawapan masing-masing. Kita dapat 2 jawapan kat sini. Kita dapat 2 jawapan kat sini. Jawapan Ariana lain sikit. So kita tengok. Ariana punya jawapan betul ke ataupun semua yang lain yang selain Ariana salah? Okey. Alright semua. So dalam jadual kita mesti ada apa? Nisbah. And then yang kedua apa yang kedua? Kalau soalan tadi yang kedua bilangan. Kalau yang ni? Jisim. Yes, dia nak nisbah jisim. So yang kedua adalah jisim. Perkara jisim nisbah. Okey. Nisbah ayam kepada ikan. Dia sebut apa dulu? Ayam. Dia sebut ayam terlebih dahulu. Ini baru dia sebut ikan. Okey, ayam. Cuba tengok ayam. Ayam bermacam ayam. Okey, ayam. Tapi ayam kat sini ayam satu je. Sejenis ayam je. Okey, ayam ada berapa kilogram dekat situ? Berapa jisim dia? 10 kilogram. 10 kilogram. So awak pun tulis 10 kilogram. Okey, jisim ikan ada berapa? 1 kilogram. 1 kilogram. Ingat Okey, cuba tengok jisim. Cuba tengok unit dia. Sama tak unit dia? Sama. Andai kata kalau yang ini gram, kalau yang ini kilogram, sama ke tidak? Tak. Kalau tak sama, awak kena samakan. Bermaksud tukarlah yang kilogram ni jadi gram. Supaya dia sama. Kalau tak sama, kena tukar supaya dia jadi sama. Macam sekarang tak apa. Soalan ni dia kesian dekat awak. Dia tak nak awak fikir pening-pening. Dia bagi je lah unit yang sama. So bila dia bagi unit yang sama, tak payah tukar-tukar. Nak tulis nisbah, terus ambil 10, terus ambil 1, letak titik bertindih. Dapatlah nisbah 10 kepada 1. Okey, Ariana. Kenapa salah Ariana? Nampak ada sebut chicken dulu Ariana. Dia sebut chicken dulu. Barulah Fizz. So chicken
must come first. Dalam soalan ni chicken mesti ditulis dulu dia punya nisbah dia. Barulah ikan. Alright, Adana. Kalau boleh jangan buat kesilapan yang sama. Alright, semua jom kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya. Get ready semua. Okey, boleh mula jawab sekarang. Okey, boleh post jawapan anda sekarang? Alright. Okey, soalan mudah macam ni soalan mudah je. Okey. Tengok. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Okey. So kali ni dalam jadual kita ada apa? Dalam kita punya jadual. Cuba kita cikgu. Dalam jadual kita apa yang ada? Perkara. Yang pertama of course perkara. Yang kedua? Harga. Harga. So yang pertama adalah perkara, yang kedua harga, yang ketiga nisbah. So inilah yang sepatutnya. Dia sebab apa dia nak nisbah harga. So yang kedua ni adalah harga. So bila nampak bila awak pandai buat jadual ni, cikgu yakin bila cikgu ajar kemahiran nisbah yang susah lepas ni, awak boleh buat insya-Allah. Awak boleh buat. Sebab awak dah tahu dah macam mana nak tukarkan kepada jadual macam ni. Okey. So nyatakan nisbah harga penanda buku kepada harga kasut. Dia sebut penanda buku dulu, baru dia sebut harga kasut. Okey. So penanda buku mesti sebelah kiri. Kasut mesti sebelah kanan. Okey. Penanda buku berapa harga dia? RM1. 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 Cara tulis dia cara tulis RM1. Cara sebut RM1. RM1. Bukan RM RM1. Orang tak sebut pun RM. Orang RM tu ditulis bukan disebut. Okey. Harga kasut berapa ringgit? RM100. RM100. Adakah dia unit yang sama? Ada RM, ada RM. Unit yang sama. So, kita terus boleh ambil dia punya nombor. Tak payah nak tukar-tukar. And then terus tulis punya nisbah. 1 di sebelah kiri, 100 di sebelah kanan. And then di antaranya dipisahkan dengan titik bertindih. Dapatlah nisbah 1/100. The ratio of 1 to 100. Soalan kali ni tak ada yang salah. Wow, bagus. Okay, kita tengok. Ada lagi tak soalan? Ada lagi. Okay, jadi ada 2 lagi soalan sebelum kita move on kepada kemahiran yang seterusnya. Ada 2 soalan lagi. Adakah 2 soalan lagi ni yang susah? Jom kita tengok. Okay, go.
Okey, boleh post sekarang. Kita tengok jawapan awak kali ni. Baru 2 orang ni, baru 2 orang. Come on. Dia untuk jawapan ni dia ada dua jawapan. Jangan risau. Dia ada dua jawapan. Dia ada dua jawapan. Untuk soalan kali ni dia ada dua jawapan. Okey, jom kita tengok. Okey, dalam jadual kita akan ada yang pertama of course lah perkara. Yang kedua isi padu. Sebab apa? Sebab disebut dekat sini dia nak nisbah isi padu. So yang kedua ni adalah isi padu dan yang ketiga ni adalah nisbah. Okey, kalau awak tengok dekat sini dia sebut mana dulu? Dia sebut jus lobak terlebih dahulu and then barulah jus timun. Jus lobak. Jus timun. Okey, jus lobak ada berapa isi padu dia? 4,000 mililiter. 4,000 mililiter. Dia tulis dekat sini 4,000 ml. Kita salin dulu apa yang dia bagi. Okey, jus timun berapa isi padu dia? 1 liter. 1 liter. Kita nak ambil terus nombor ni, boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Tak sama. Sebab tak sama unit. 1 ml, 1 L. So macam mana? Terpulang pada awak. Kalau awak berminat dengan L, awak tukarkan ml ni kepada L. Tapi kalau awak berminat dengan ml, awak tukarkan L ni kepada ml. Dan tapi paling penting benda yang awak kena tahu adalah liter nak tukar kepada ml, awak kena apa? Darab 100. Kalau ml nak tukar kepada L, kena bahagi darab 100 pula, kena darab 1000. Kalau L kepada ml. Kalau ml kepada L, kena bahagi 1000. Okey. Contohlah anda kata, cikgu saya tak suka lah ml ni. Saya nak tukar ml ni kepada L. Boleh. So awak pun ambil 4,000 ml. ml tadi nak tukar kepada L, kena bahagi 1000. Bahagi kita boleh buat dalam bentuk per 1000. Okey, apa kita boleh buat? Kita boleh potong Sifar. Potong sifar. Satu atas, satu bawah, satu atas. 2 pula. 3 pula. So 4 bahagi 1 bersamaan dengan 4 liter. So awak boleh tukar dekat sini, awak terus tulis 4 liter. So sekarang dah sama. Bila dah sama, ambil terus dia punya angka dia and then letakkan titik perpuluhan. So awak akan dapat nisbah 4 kepada 1. Ini jawapan yang pertama kalau awak berminat dengan liter. Tapi macam mana pula, cikgu saya tak minat dengan liter, saya suka ml. So kalau suka ml, so yang ni lah yang awak kena tukar. So yang ni tadi dia tulis 4,000 ml. So 1 liter ni yang awak kena tukar. So dia bagi dekat awak 1 liter. Liter nak tukar kepada ml, kena darabkan dengan 1000. So 1 darab 1000 1000 ml. So kita padam 1 liter ni, kita gantikan dengan 1000 ml. So unit dah sama. ml kiri, ml kanan. Terus ambil angka dia, 4,000 di sebelah kiri, 1000 di sebelah kanan dan pisahkan dia dengan titik bertindih. So dapatlah nisbah 4,000 kepada 1000. So dia bergantung, ada dua jawapan. Sama ada nisbah 4 kepada 1 ataupun nisbah 4,000 kepada 1,000. Okey, tapi ingat siapa yang buat salah, siapa yang susunan dia salah, dia letak jus timun dulu, tiada maaf bagimu. Tiada maaf bagimu. Siapa suruh salah, kena hati-hati. Matematik ni kalau soalan tu mudah, kena hati-hati. Jangan overconfident. Sekarang ni bolehlah awak semak, tapi cikgu yakin dalam ujian awak takkan semak punyalah. Awak takkan semak. Kalau semak pun awak takkan dapat detect di mana kesilapan awak. Selalunya macam itulah, selalunya macam tu. Melainkan kalau awak waktu semak tu awak betul-betul fokus. Kalau semak, sekadar semak macam tu, memang takkan dapat detect di manakah kesilapan anda. Okey, so kita tengok. Aisyah Syarha mula-mula salah Aisyah. So kena hati-hati jus lobak terlebih dahulu baru jus timun. Danish dalam nisbah tak perlu letak unit. Tapi jawapan dia Danish ada ml. ml sepatutnya tak boleh ada. Untuk nisbah tak boleh ada unit. Tak boleh ada unit. Okey. Ariana.
4,000 nisbah 4,000 kepada 1. Tak boleh. Sebab 1 tu unit liter, 4,000 tu unit ml. Kena samakan unit terlebih dahulu. Adam Syazan dia sebut dia nak jus lobak dulu. Jus lobak mestilah dekat depan and then barulah jus timun. Jus timun mesti berada di belakang. Adam Syazan terbalik. Okey semua. Okay, now jom kita tengok soalan yang seterusnya. Tapi sebelum tu, ada sebarang pertanyaan? Ada nak tanya tentang soalan ni? Ada? Tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, jom kita move on pada soalan seterusnya. Okey, cuba jawab sekarang. Okay, go. Okey, boleh post sekarang jawapan anda. Cuba nak tengok macam mana awak tulis jawapan awak. Macam mana awak tulis jawapan awak. Soalan kali ni dia tanya dia lebih kepada pembuktian. Pembuktian, prove it. Is this statement correct? Adakah pernyataan ini betul? Dia suruh awak prove it. Dia suruh awak buktikan. Okey, jom kita bincang Okey, untuk soalan ni ada macam-macam cara nak jawab. Ada macam-macam cara nak jawab. Okey, dia bagi apa? Dia bagi dekat awak jadual jisim betik dengan juga jisim kelapa. Bila kita baca, dia bagi tahu siap-siap. Nisbah jisim betik. Nisbah jisim betik pula. Nisbah jisim kelapa kepada jisim betik ialah 1,000, 1,001. Ini pernyataan dia. Ini dia cakap, adakah pernyataan ini betul? So, bila dia tanya macam ni, adakah pernyataan ini betul? Awak first kali jawapan awak mestilah betul atau salah. Jawapan awak mestilah betul ataupun salah. Okey, first kali. Nak tahu betul ke salah? Cubalah buat. Awak pun cuba buat. Dah pergi dah. Awak pun cuba buat. Okey, yang pertama tadi kita ada apa? Kita ada perkara. And then yang kedua dia nak jisim kelapa. So jisim. And then yang ketiga adalah nisbah. Okey, awak pun cuba buat. Okey, kita buat jadual dulu. Okey, tarik. Okey, tarik sini, kita tarik sini, and then kita tarik sini. Okey. Dia sebut apa dulu? Dia sebut nisbah jisim kelapa. Dia sebut kelapa dulu. Kelapa dulu baru betik. Dia sebut kelapa dulu baru betik. So kelapa 1,000 gram. Dia tulis dekat sini jisim dia 1,000 gram. Betik dekat sini adalah 1 kilogram. Dan kalau awak tengok dekat sini, tak sama. Tak sama unit dia. So, dia bagi jawapan 1,001. Awak nak tahu betul ke tidak? Awak cuba buat. Okay, awak tak suka kilogram. Tukarkan kepada gram. So, 1 kilogram bersamaan dengan 1,000 gram. So, ambil balik 1,000. Ambil 1,000 sini. Letak titik bertindih. Sama tak? Tak sama lah. So, betul ke salah? Betul ke salah? Jawapan ni bagi tahu ni. Salah. So, padam betul ni. So, jawapan ni adalah yang pertama sekali. Salah. So, buktikan. Macam mana nak buktikan? Ni. Ini. Ini dia awak punya pembuktian awak. Ini yang awak buktikan. Kalau ataupun, cikgu saya tak suka kan. Saya tadi cakap saya tak suka gram. Tak suka gram, awak suka kilogram. Tukarkan yang gram ni kepada kilogram.
Sebab tu dia ada dua jawapan. Dia ada macam-macam jawapan. So awak tukarkan 1000 gram tukar kepada gram. Ingat 1000 gram. 1000 gram bersamaan dengan 1 kilogram. So bila kita tukar dia akan jadi 1 kilogram juga. So ambil kat sini. Satu. Nisbah 1:1. Pun tak sama juga. Awak gunalah unit apa sekalipun takkan dapat sama. So salah. And then prove it. Ni. Nampak? Ini pembuktian awak. So dapatlah 3 markah untuk soalan macam ni. First kali jawapan mesti ada ni. Kalau jawapan awak cuma ada ni tapi tak ada betul ataupun salah, awak cuma dapat 2 markah saja. Sebab apa? Sebab ini soalan. Adakah pernyataan ini betul? So bila dia tanya adakah is this statement correct? Adakah pernyataan ini betul? So jawapan awak antara dua. Mula-mula mesti ada antara dua. Ya, betul ataupun salah. Kalau tak ada dua perkataan tu, hilang satu markah. Boleh faham? Boleh Alright. Okay, so kita tengok jawapan dia. So jawapan dia nanti mesti ada perkataan betul ataupun salah, yes ataupun no. And then mesti ada pembuktian dia. Pembuktian ni yang mana? Ni yang awak kira ni. Ni. Yang awak kira jadual yang awak buat baru ni. Ini adalah pembuktian dia. Ini adalah cara, that's how you prove it. Boleh semua? Ada sebarang pertanyaan? Okay, kalau tak ada bagus, kita akan move on kepada kemahiran yang seterusnya, iaitu tentukan bilangan daripada nisbah, determine the quantity from the ratio. Tapi sebelum tu, nak pergi tandas juga? Okay, siapa nak pergi tandas, boleh tekan rank saya, siapa nak pergi tandas? Okay, cikgu bagi masa 2 minit pergi tandas boleh? 2 minit. Okay, 2 minit saja. Cikgu letak countdown kat sini. 2 minit saja. Lepas 2 minit, kita akan teruskan balik. Yang nak minum, boleh minum.
Okey semua, jom kita bertemu kembali. Alright. Okey, untuk kemahiran kali ni tentukan bilangan daripada nisbah. Okey, untuk kemahiran ni sedikit susah sedikit susah, tapi sebab dia melibatkan perkadaran. Dia melibatkan perkadaran. Okey. So, untuk topik kali ni, apa yang awak kena ingat? First kali, jadual tu awak kena tahu buat. And then awak kena tahu konsep darab dan juga bahagi. First kali, jadual tadi awak kena tahu, awak kena faham, kena tahu macam mana nak buat. And then awak kena tahu konsep darab dan juga bahagi. Okey, jom kita tengok contoh yang pertama. Macam mana soalan ni? Okey. Selalunya soalan ni dia akan dalam bentuk ayat macam ni, panjang. Awak takkan susahlah nak jumpa dalam bentuk gambar rajah. Selalunya soalan-soalan macam ni dia akan dalam bentuk ayat yang panjang macam ni lah. Tapi sebenarnya ayat dia pendek je. Cuma kalau awak nampak kenapa dia panjang? Sebab ada dua bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. So itu yang menyebabkan soalan ni nampak panjang. Tapi sebenarnya soalan ni pendek je. Okey. Kalau awak baca kelas 4 gemilang mempunyai 4 orang murid lelaki. Okey, 4 gemilang. Tengok masa baca tu kena faham terus. Okey, 4 gemilang ada 4 orang lelaki. Okey. Nisbah bilangan. Dia bagi tahu nisbah terus. Nisbah bilangan. So maksudnya nisbah bilangan. Terus keluarkan dia punya perkara. Nisbah bilangan. So maksudnya bilangan. Dan last kali nisbah. Terus keluarkan dia punya jadual. Okey, setakat ni boleh faham? Okey. Cikgu keluarkan dulu nisbah perkara, nisbah dan juga bilangan. Okey, kita keluarkan dulu. Okey, kita buat jadual dulu. Okey, kita letak kat sini. Alright. Okey, dia cakap apa? Nisbah bilangan murid lelaki. Dia sebut lelaki dulu. So, lelaki kat kiri. Kepada bilangan murid perempuan. Perempuan di sebelah kanan. Nisbah 1 kepada 5. Terus tulis. Ambil nisbah 1 kepada 5 ni. Letak dekat sini. Nisbah 1 kepada 5. Okey, nisbah 1 kepada 5. Okey, setakat ni faham? Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh, okey. Sekarang cikgu nak tanya. Lelaki ada berapa nisbah? 4. No, lelaki ada berapa nisbah? Berapa nisbah? 1. Lelaki ada 1 nisbah. Perempuan ada berapa nisbah? 5. 5 nisbah. So total semua nisbah ada berapa? 6. Total semua nisbah ada 6. Okey, yang tu dah faham. Okey, sekarang lelaki ada berapa orang murid? 4. So awak terus tulis kat sini 4 orang. 4 orang. Okey. Ingat konsep darab. Lelaki ada berapa nisbah tadi? 1. 1. Okey, keluarkan maklumat. Kalau 1 nisbah berapa orang? 4. Ni 1 nisbah bersamaan dengan 4 orang. Kalau 1 nisbah bersamaan dengan 4 orang, perempuan ada berapa nisbah? 5. Perempuan ada 5 nisbah. So, agak-agak awak operasi apa nak pakai? Kalau 1 nisbah 4 orang, 5 nisbah lagi sikit ke lagi ramai? Ramai. Kalau lagi ramai operasi apa? Darab. Tambah tak boleh. Orang tak boleh tambah dengan nisbah. Orang tak boleh tambah dengan nisbah. Dia dua kumpulan yang berlainan. So yang paling sesuai adalah darab. So 4 darab 5 berapa? 20. 20. So 5 nisbah bersamaan dengan 20 orang. So bermaksud perempuan ada 5 nisbah. So perempuan adalah 20 orang. Nampak? Boleh faham tak? Tak. Awak tak faham yang mana? Faham. Yang Paris tak faham yang mana? Yang bilangan orang lelaki tu. Okey, bilangan orang lelaki. Kita dah tahu dah. Lelaki ada berapa nisbah? 4. No. Lelaki bukan 1 nisbah. Lelaki bukan 4 nisbah. Lelaki adalah ni 1 nisbah. Lelaki 1 nisbah. And then dia bagi tahu dah. Lelaki berapa orang? 4 orang. So, boleh tak buat bersamaan? 1 nisbah. Lelaki ada 1 nisbah. And then 1 nisbah tu sama dengan 4 orang. 1 nisbah tu bersamaan dengan 4 orang. So, perempuan ada 5 nisbah. So, 5 nisbah berapa orang? So, kita dah tahu dah 1 nisbah bersamaan dengan 4. So, nak tahu perempuan 4 darab 5. Macam mana kita tahu 4 darab 5? Kan kita dah nampak dekat dalam jadual ni. Sebab tu cikgu cakap kena mahir buat jadual. Lelaki 1 nisbah. 1 nisbah bersamaan dengan 4 orang. Kalau tak faham, awak boleh buat cara lukis. Okey, contoh.
Awak lukislah nisbah ni sebagai kotak. Okey, lelaki ada satu nisbah. Satu nisbah ni dalam ni adalah 4. Perempuan ada berapa nisbah? 5 kan? Okey, lukislah 5 kotak. 2, 3, 4, 5. Okey, kalau setiap dalam ni adalah 4, so berapa total semua? 20. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 ataupun 5 darab 4. So dapat juga 20. So itu maksud dia. Itu maksud dia. Tapi first kali kena pandai macam mana nak keluarkan. Kena pandai buat jadual ni. Kalau tadi soalan tadi awak tak buat jadual, awak main buat saja. So bila time soalan ni awak akan hadapi masalah. Awak akan hadapi masalah. Sebab apa? Awak tak buat jadual ni and then awak tak faham jadual ni. Jadual ni mesti kena faham. Jadual ni mesti kena faham. Faham jadual ni baru boleh buat yang ini. Tak faham jadual ni, nak buat benda ni susah sikit. Okay, tak apa. Awak cuba try. Dia bila kita dah try baru kita nampak. Ada siapa-siapa nak salin dulu ke? Ada siapa-siapa yang nak salin dulu? Okey, kalau nak salin dulu kejap. Salin dulu untuk awak nak refer untuk jawab soalan yang pertama. Okey, salin dulu. Kenapa kita tahu satu nisbah 4 orang? Kan dalam tu dia tulis satu nisbah. Lelaki ada satu nisbah. So lelaki sama dengan 4 orang. So kita boleh keluarkan satu nisbah sama dengan 4 orang. Kita ambil info yang kita dah tahu. Kenapa lelaki satu nisbah kat cikgu? Kan dia dah bagi tahu kat situ. L kan satu nisbah dia. Soalan ni memang susah sikit. Kenapa susah? Sebab soalan ni tahun 5 dengan 6 punya soalan. Untuk murid tahun 4, kenapa awak tak jumpa soalan ni dalam ujian? Sebab soalan ni adalah soalan tahun 5. Awak tahun 5, insya-Allah awak akan jumpa soalan ni. So get ready. Get ready Sebab soalan ni popular kat ni. Soalan ni popular juga. Sebelum tu juga nak tanya. Berapa ramai yang join bengkel cikgu yang hari bengkel cikgu yang bengkel WhatsApp tu? Okay, awak cuba tulis dekat bahagian chat. Soalan-soalan dia lebih ada tak banyak tak soalan-soalan yang cikgu tunjuk dekat WhatsApp tu lebih kurang soalan dia macam dalam ujian WhatsApp? Banyak tak? Cuba tulis dekat bahagian chat. Oh, cempaka punya tak Okay, banyak ada. Tapi ada tak konsep-konsep dia soalan tak sama tapi konsep-konsep yang menggunakan kemahiran yang sama ada tak cempaka? Macam luas, perimeter, isi padu apa semua. Okay, so maksudnya tak mengenal lah tu. Sebab macam cikgu cakap itu bukan soalan sport. Tapi cikgu pilih soalan-soalan tu based on selalunya kemahiran-kemahiran apa yang akan diuji dalam soalan. Okay. Sebab soalan UASA ni dia ada banyak set. Dia bukan ada satu set je. Dia ada banyak set. Ikutlah sekolah awak dapat yang mana. Ikut bergantung pada sekolah awak dapat yang mana. Okey, tapi selalunya kalau awak dah faham semua tu insya-Allah tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, alright, jom kita cuba jawab soalan yang pertama Okey, kita tengok berapa lama masa awak ambil untuk jawab soalan ni. Cikgu akan letak siap dekat sini stopwatch. Terus cikgu bagi masa dekat awak 2 minit 2 minit. 2 ataupun 2 minit 30 saat memandangkan ini soalan yang pertama baru awak nak buat. Tapi yang tahun 5 tu diorang dah biasa. Okey, cikgu harap yang tahun 5 tu siap awal lah. Okey, ready? Okey, boleh mula jawab sekarang. Okey, go.
Okay, 1 minit telah berlalu. 1 minit telah pun berlalu. Okey, 30. 30 saat lagi. Okey, get ready untuk pos jawapan. Get ready saja. Get ready dulu. Okey, pos jawapan anda. Okay, pos jawapan anda sekarang kita tengok. Okey, first kali cikgu beritahu Ariana punya jawapan automatik salah dah. Ariana punya jawapan automatik salah. Kenapa? Soalan tanya calculate the number of oranges. Dia suruh hitung bilangan oren. Oren ada berapa? Dia bukan nak nisbah Dia bukan nak nisbah tau. Dia nak oren tu ada berapa. Dia nak oren tu ada berapa. Okey, jom kita tengok jawapan mana yang betul. Okey, kalau awak tengok Okey, dalam jadual ni kita ada perkara, kita ada bilangan, kita ada nisbah. Okey, Pak Samad menjual buah limau dan buah apple. Okey, nisbah bilangan. So bilanganlah kat sini. Bilanganlah kat sini. So nisbah bilangan apple kepada bilangan limau. Dia sebut apple dulu ke limau dulu? Apple. Dia sebut apple dulu. Apple depan, limau belakang. Okey, ialah nisbah 1/6. Nisbah 1/6. So 1 dekat sini, 6 di sini. Alright. Okey, bilangan apple yang dijual Pak Samad adalah sebanyak 50. So dia beritahu dah. Apple ada berapa? 50 biji. So kita pun tulis kat sini 50 biji. Okey. So, apa maklumat yang kita nak keluarkan? Apple ada berapa nisbah? 1. Apple berapa nisbah? 1. 1 je nisbah dia. So kita keluarkan 1 nisbah bersamaan dengan berapa? 50 biji. 50 biji. Okey. Limau ada berapa nisbah? 6. Limau ada 6 nisbah. So kita nak tahulah 6 nisbah tu bersamaan dengan berapa biji. Operasi apa mau pakai? Darab. So apa darab apa? 50 darab 6. 50 darab 6 dapat berapa? 300. 5 darab 6 30. Sifar letak belakang. So akan dapat 300 biji. So limau ada berapa? Limau ada 300. So inilah jawapannya betul. 300 biji. Okey. Macam mana boleh dapat 3000 biji, Arisa? Arisa? Arisa dapat 3000 macam mana, Arisa? Terlebih sifar. Okey, terlebih sifar. Kira typo lah ni typo So maksudnya jawapan atas kertas betul kan? Alright, kalau jawapan atas tapi kiraan betul Kiraan betul tak apa. Typo semasa menaip. Okey, alright. Okey, so itu cara dia. Okey, so dah nampak Dah nampak sikit kan? Okey, so now kita move on kepada soalan seterusnya. Okey, ready. Soalan seterusnya. Baca betul-betul. Go. Okey. Baca betul-betul. Soalan kali ni dia lebih susah. So kena baca betul-betul. Kena baca betul-betul dan kira betul-betul lah. Itu je lah. Gunakan balik konsep darab dan bahagi yang cikgu dah pernah ajar awak sebelum ni. Kalau awak pernah buat ulang kaji lah. Awak ulang kaji balik nota-nota cikgu yang sebelum ni cikgu ajar. Awak akan ingat macam mana cara nak buat.
Sebab soalan ni dia melibatkan kadaran, melibatkan proportion. Melibatkan proportion, kadaran. Kadaran ni selalunya cikgu awak dia akan ajar semasa diorang ajar darab dengan bahagi. Selalunya kami sekalikan terus proportion ni, perkadaran ni dengan topik darab dan juga bahagi sebab dia guna konsep yang sama. Okay, 1 minit telah berlalu. Come on. Cikgu bagi masa dekat awak 2 minit 30 saat. Tak faham? Senang je, dia macam tadi Paris. Paris dia macam tadi. Dia macam tadi tapi gunakan konsep darab yang cikgu dah pernah ajar awak. Kalau awak selalu keluarkan maklumat penting, awak akan tahu macam mana nak buat. Kalau awak tak pernah keluarkan maklumat penting, memang takkan tahu macam mana nak buat. Dia soalan ni dia kena orang yang selalu keluarkan maklumat penting. Baru dia nampak. Sebab soalan ni dia melibatkan semua kemahiran yang awak dah belajar. Semua skill-skill yang awak dah belajar dia gabung balik. Okey, cuba post jawapan anda sekarang. Go. Yang dah dapat jawapan boleh post jawapan anda sekarang. Daniel je ni yang post. Yang lain mana? Okey. Yang lain kalau tak tahu cuba tekan raise hand. Tak tahu cuba tekan raise hand. Nak tengok berapa ramai tak tahu buat. Ramai juga yang tak tahu buat. Okey, tak apa. Jom kita tengok. Okey. Alright, first kali macam ni. Ingat bila cikgu ajar awak cara keluarkan maklumat, fokus betul-betul. Sebab apa? Sebab cara keluarkan maklumat tu kalau awak kuasai, awak akan banyak benda lah yang akan memudahkan awak. Tapi nak kuasai cara keluarkan maklumat tu memang susah. Susah. Take time. Take time. Take time. Okay. Sekejap cikgu besarkan sikit. Okay, alright. Jom kita tengok. Okay. Dia cakap apa dekat sini? Nora mengumpul getah oren dan hijau sebagai hobinya. Okay. Jumlah semua getah yang dikumpul oleh Nora adalah 200. 200 ni apa? 200 ni apa? Jumlah semua getah. Jumlah semua getah. Okay, jumlah semua adalah 200. Okay. Nisbah bilangan getah. Nisbah bilangan. So dalam jadual kita, perkara, bilangan, nisbah dalam jadual. Nisbah getah oren kepada getah hijau. So oren datang dulu, baru hijau. Ialah nisbah 2/3. So oren 2, hijau 3. Okey. Cikgu nak tanya awak semua. Oren ada berapa nisbah? 2. Hijau ada berapa nisbah? 3. Total kalau campur dua-dua tu ada berapa semua nisbah? 5. 5 nisbah. Di sinilah bermulanya kefahaman awak dalam mengeluarkan maklumat. Total semua ada 5 nisbah kan? So kita keluarkan 5 nisbah. 5 nisbah ada berapa total semua? Buah. Buah semua ada berapa ratus? 200 kan? So 5 nisbah sama dengan 200. 5 nisbah sama dengan 200. Sebab apa? Kenapa 200 cikgu? Kan jumlah 200. Jumlah kedua-dua oren dan hijau kan? Oren dan juga oren dan hijau. Kan getah oren dengan hijau kan total semua kan 200. So 5 nisbah bersamaan dengan 200. Okey, oren ada 2 nisbah, hijau ada 3 nisbah. Macam mana nak cari? Cari dulu satu nisbah berapa? Satu nisbah sama dengan tempat kosong. Boleh cari tak satu nisbah?
Boleh cari tak? Boleh. Macam mana nak cari? Operasi apa nak pakai? Bagi. Kalau darab tak logik. Kalau darab tak logik. So kena bahagi. So 200 bahagi 200 bahagi 5. Okay. Dalam sifir 5 ada 20 kan? 40. Yang keempat. So 20 bawah. Tolak sifar. Sifar bawah naik atas. So satu nisbah ada berapa? 40. Satu nisbah ada 40 biji. Okay. Soalan tanya apa? Hitung bilangan getah. Oren. Oren ada berapa nisbah? 2. Oren ada 2 nisbah. So tulis kat sini. 2 nisbah sama dengan berapa? Guna balik satu nisbah yang awak dapat ni tadi. Kalau satu nisbah 40, 2 nisbah operasi apa? Darab. Apa darab apa? 40 darab 40 darab 2. So awak akan dapat jawapan dia berapa? Sifar 8. So awak akan dapat 80 biji. So oren ada 80 biji. Tu je. Faham? Okay, kalau soalan contoh dia ada soalan B. Ditanya pula. Hijau ada berapa? Getah warna hijau ada berapa pula? Macam mana nak buat? 40 darab 3. Dia ada 2. Dia ada 2. Sama ada 40 darab 3 ataupun 200 tolak 80. Tolak 80. So akan dapat dekat sini 100 120. Nak darab pun boleh. Nak buat 40 darab 3 pun boleh. Sebab apa? 3 nisbahan. So 40 darab 3 awak still akan dapat 120. Ataupun kan total semua 200 tolakkan dengan 80. Kalau dia tanya warna hijau selepas kita dapat color oren. Tapi selalunya soalan dia tanya satu color je selalunya lah. Sebab format sekarang ni dia takkan tanya soalan bawah tu soalan yang berkaitan dengan yang atas selalunya. Okey. So boleh faham? Dah faham belum? Dah. So Daniel betul Daniel betul lah. Tanah Daniel lah. Maknanya Daniel betul-betul faham ni. Maknanya Daniel betul-betul faham macam mana cara nak keluarkan maklumat. Okey. So now kita move on kepada soalan seterusnya. Mungkin ada soalan. Okey, ada soalan terakhir macam tadi. Ada lagi satu soalan yang macam ni. So cikgu harap semua sekali boleh buat. Baca betul-betul, fahamkan betul-betul, keluarkan maklumat. Cikgu ajar awak bukan untuk dapat jawapan betul saja. Awak join kelas cikgu hari Sabtu ni untuk awak ada satu ilmu yang berbeza dengan kawan-kawan awak kat sekolah. Apa dia? Awak boleh tukarkan ayat yang panjang kepada maklumat macam ni. Ni. Awak adalah orang yang boleh tukarkan ayat yang panjang ni kepada maklumat yang macam ni. Cikgu nak hasilkan yang macam tu. Cikgu tak nak sekadar dapat jawapan betul. Tak nak. Dapat jawapan betul, hampir semua boleh buat. Tapi bila dah tiba soalan salah, bila tiba soalan yang susah, yang ramai dapat jawapan betul tadi, tinggallah berapa kerat je. Dalam 2, 3, 4 orang je. Kenapa? Sebab diorang je yang pandai keluarkan maklumat. Diorang je yang faham soalan. So macam mana nak faham soalan? Rajinlah keluarkan maklumat macam ni. Kena selalu supaya awak mahir. Jarang buat memang takkan mahir. Kena selalu. Alright semua. Okay, now kita move on kepada soalan yang seterusnya. Okay. Soalan yang seterusnya. Ready? Okay, go. Baca soalan betul-betul. Satu minit telah berlalu. 1 minit telah pun berlalu. Cikgu harap awak boleh buat.
Boleh buat tak kakak? InsyaAllah boleh kot. Boleh. Kalau awak faham yang tadi, awalnya post jawapan. Relax Daniel, relax. Okey, boleh post sekarang? Boleh post sekarang jawapan anda? Okey. Okey, jom kita tengok jawapan kali ni. Okey, kita tengok soalan kali ni. Okey. Farah menuang air sirap ke dalam 2 buah bekas, iaitu bekas P dan juga bekas Q. Okey. And then dia cakap apa? Nisbah isi padu. Nisbah isi padu. So dalam jawapan kita mesti ada perkara, isi padu, nisbah. Alright? Okey. So now. Okey, kecil sangat ni. Sekejap cuba bagi besar sikit. Cuba bagi besar sikit. Cikgu bagi besar sikit dia punya jadual ni. Sebab kecil sangat. So nanti tak boleh nak letak. Okay, jom. Okay, kita tengok Okay, alright. So, dekat sini kita ada perkara isi padu dan juga nisbah. And then dia cakap apa? Nisbah isi padu air sirap bekas P. Dia sebut P dulu Bekas P kepada isi padu air sirap bekas Q. So, P dulu. Baru Q. Adalah 1:3. 1 P punya. 3 ni Q punya. Okay. P ada berapa nisbah? 1. 1. Q ada berapa nisbah? 3. 3. Total semua nisbah ada berapa? 4. 4. Okey, dengar ingat Total semua nisbah ada 4. Okey, hitung isi padu air sirap dalam bekas P jika jumlah isi padu bagi kedua-dua bekas. Kita dah tahu dah. Jumlah untuk kedua-dua bekas ada berapa? 2000 ml. 2000 ml. So kita ambil balik maklumat yang kita ada tadi. Kita ambil balik. Kita ada berapa nisbah semua? 4. So 4 nisbah sama dengan berapa ribu? 2000 ml. Sebab kesemua air, total semua jumlah isi padu air semua untuk dua-dua bekas tu adalah 2000. Okay, soalan tanya bekas P. Bekas P ada berapa nisbah? 1. Macam tadi lagi susah. Tadi dia tanya 2 nisbah terus. Yang ni lagi senang. Bekas P ada 1 nisbah. So operasi apa yang paling sesuai? Bahagi. Apa bahagi apa? 2000 bagi 4. Bukan 4 bagi 2000 2000 bagi 4. Cara sebut dia 2000 bagi 4. Kalau 4 bagi 2000, 4 dekat dalam. Kalau 4 bagi 2000, 4 yang dekat dalam. So cara sebut dia 2000 bagi 4. So dalam sifar 4 yang paling hampir dengan 20? 5. Bukan paling hampir, memang betul lah dia. So 5 atas 20 bawah. Tolak jadi sifar. Ada 2 lagi sifar. Terus bawah ni atas. So satu nisbah bersamaan dengan berapa? 500. 500. So P ada berapa? 500 ml. 500 ml. Kalau ditanya, kalau lah ditanya Q berapa ml? Berapa? 1500. Ada 2 cara. Sama ada 500 darab dengan 3 ataupun 2000 tolak 500. Dapatlah dekat sini 1500 ml. Tapi soalan tak tanya. Tak payah pandai-pandai. Terus jawab ini saja. 500 ml. Okey, ramai yang dapat jawapan yang betul Tapi Ariana macam mana boleh dapat 2000 liter Ariana? Macam mana awak boleh dapat 2000 liter?
And then Adam Syazan tu typo ke apa Adam Syazan? 509. Saya typo. Typo, okey. Sebab 9 sebelah sifar kan. So tu yang cikgu tanya dulu. Sebab 9 ada dekat sebelah sifar. So typo, kalau typo tak apa. Alright. So cikgu harap yang mana yang salah tadi dah dapat jawab dengan betul. Tak tahu nak buat, so saya buat nombor yang ada pada soalan. Jangan macam tu Ariana. Ariana kena tahu. First kali Ariana kena tahu macam mana nak tukarkan ayat ni kepada jadual. Sebab tu cikgu ajar first kemahiran tadi, jadual ni kena ada. Bila jadual ada baru awak tahu transformkan ayat ni dalam bentuk jadual. And then bila dah ada jadual, awak kena tahu macam mana nak transformkan jadual ni kepada maklumat penting macam ni. Ini daripada maklumat penting ni baru kita tahu operasi apa nak pakai. Baru kita faham apa yang kita kira. Kalau awak tak keluarkan maklumat penting, agak-agak awak faham tak apa yang awak kira. Kebanyakan murid dia tak faham apa yang dikira. Bila orang tanya balik, okey, yang awak dapat ni benda apa? Entahlah. Dia pun entah. Dia pun tak tahu benda apa yang dikira. Janji dia kira je. Tapi macam awak sekarang ni, kalau cikgu tanya, okey, 500 yang awak dapat ni apa dia? Apa dia yang 500 ni benda apa? Jisim untuk bekas pi. Isi padu. Isi padu bekas pi. So awak tahu dah. Isi padu bekas pi. Kadang-kadang kalau cikgu tanya, 500 ni benda apa? Dia tak tahu. Kenapa dia tak tahu? Back to basic. Kepada asas. Dia tak tahu pun nak keluarkan maklumat. So bila dia tak tahu keluarkan maklumat, dia tak faham soalan. Bila dia tak faham soalan, kalau dia kira, dia main kira saja. Dia tak tahu apa yang dia kira. So itu benda paling penting. Cikgu nak dalam kelas cikgu, bukan awak dapat jawapan semata-mata. Bukan jawapan betul yang cikgu pentingkan. Proses dia cikgu pentingkan. Bila proses awak betul, jawapan betul tu confirm akan dapat. Tapi kalau jawapan betul, kalau jawapan betul, proses tak ke mana, kalau jumpa soalan lain, mungkin jawapan awak tak akan betul lagi. Sebab apa? Proses tak ke mana. Tapi kalau proses awak cantik, mantap apa semua, insya-Allah jawapan akan dapat betul. Tak kisahlah soalan tu macam mana sekalipun, awak dah tahu dah proses dia. Awak dah tahu dah macam mana nak keluarkan maklumat. Tak ada masalah. Bagilah soalan susah macam mana sekalipun. Awak boleh buat. Sebab apa? Dah tahu proses. Okey, so ada sebarang pertanyaan? So hari ni tak sempat juga kita nak habiskan semua. So untuk kelas minggu depan kelas yang ketiga kita akan buat penyelesaian masalah untuk topik nisbah. Cikgu tunjuk sepintas lalu. Ni sepintas lalu penyelesaian untuk topik nisbah. And then kita akan masuk pengurusan data dan insya-Allah lepas habis 4 minggu tu insya-Allah habis kot. Habis. And then kalau bulan 2 cikgu buat pun mungkin cikgu akan buat bulan 2 tu untuk soalan-soalan melibatkan semua topik yang cikgu akan pilih daripada buku teks. Soalan-soalan yang melibatkan semua topik. Mungkin cikgu akan bagi masa lah. Ataupun kita akan buat dalam bentuk kuisis ke apa ke. Cikgu akan tengok macam mana. Alright. Ada kelas minggu depan Sabtu atau Ahad? Kelas minggu depan. Sekejap cikgu tengok jadual cikgu. Cikgu harap hari Sabtu lah. Okay. InsyaAllah 20 hari bulan. Minggu depan hari Sabtu. Hari Sabtu 20 hari bulan. InsyaAllah 20 hari bulan tak ada apa-apa. So insyaAllah kelas pada minggu depan pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu Okay semua. So ada sebarang pertanyaan? Tak ada? Okay, kalau tak ada, okay, terima kasih semua. Kita pada minggu akan datang. Kalau siapa yang nak pergi berjalan, hati-hati di jalan raya. Okay semua. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye semua. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye, cikgu. Bye-bye. Okay, bye-bye semua.